Oleh kerana itu, kamu mesti mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang dengan agama Allah. Allah yang menjadi sebaik-baik penolong kepada kamu. Sesungguhnya Allah Taala berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah, ma lam yunazzil bihi sultana." Kami akan isikan ke dalam hati orang-orang yang kafir itu rasa gerun, dengan sebab mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Apa yang Allah tidak beri kepada mereka sultana. Sultan ini makna hujah yang kuat. Ayat ini berkait dengan pemimpin musyrikin dan bala tenteranya. Abu Sufyan, mertua Nabi SAW, yang menjadi pemimpin Mekah selepas Abu Jahal, yang memimpin bala tentera musyrikin dalam peperangan Uhud. Setelah dia berundur kerana tak berani nak menyerang orang Islam yang bertahan di tepi Bukit Uhud. Dia berundur beberapa lama, mari semangat nak serang balik orang Islam. Silap kita tak serang terus tadi, nak serang semula. Dalam masa yang sama, Rasulullah SAW membangkitkan semangat para sahabatnya supaya mengejar tentera musyrikin. Mengejar tentera musyrikin. Mereka yang menghadiri peperangan Uhud hendaklah ikut sama. Yang uzur dipapah, yang cedera kecok pun ikut sama. Yang tak hadir perang Uhud tidak dibenarkan sekali-kali. Lalu Nabi SAW berangkat bersama dengan sahabatnya sampai di satu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Berkhemah di situ dan merancang untuk menyerang balas, mengejar orang-orang musyrikin, untuk menyatakan kekuatan, menyatakan orang Islam tidak kalah di Uhud walaupun mereka mendapat luka-luka. Dan Allah Ta'ala telah memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir perasaan takut dan gerun. Perkara ini termasuk di dalam keistimewaan Nabi SAW. Wa atitu khamsan lam yu'tahunna qabli. Diberi kepada aku 5 perkara yang tidak diberi kepada orang lain, rasul-rasul yang lain sebelum aku. Diberi kepada aku 5 perkara. Di antaranya, aku boleh semayang. Aku boleh semayang di mana saja bumi bersama dengan umat aku. Umat lain tak boleh semayang, malaikat di rumah ibadat. Aku dan umat aku bila sampai waktu semayang tak ada masjid, boleh semayang atas tanah. Dia beri kepada aku bumi sebagai tempat bersuci. Boleh bersuci di atas bumi, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kecil diberi kepada aku juga, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Diberi kepada aku musuh rasa takut perjalanan setahun. Rasul lain diutus kepada umat saja, umat dia saja. Adapun aku diutuskan kepada seluruh manusia. Aku diberi syafaat yang besar pada hari kiamat. Itu 5 perkara keistimewaan yang diberi kepada Rasulullah SAW. Di antara 5 perkara itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan musuh merasa gerun jarak perjalanan sebulan. Sebulan Nabi nak sapa, musuh sudah rasa gerun. Ini keistimewaan yang diberi kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala telah menanamkan rasa gerun di dalam hati Abu Sufyan dan bala tenteranya. Bila mendapat berita bahawa Rasulullah SAW keluar dengan sahabatnya untuk menyerang balas, dan berada di Hamra'ul Asad, lalu Abu Sufyan mari rasa gerun dan balik dengan segera ke Mekah, melarikan diri. Ini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang Islam ditewaskan dalam perang Uhud, musuh-musuh Islam rasa takut dan gerun nak melawan, kerana mereka tidak bergantung dengan Allah. Mereka bergantung dengan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Mereka tahu orang yang berjuang Islam ni berjuang Islam. Zaman ini pun tahu.
Orang berjuang Islam sungguh. Dia berjuang nak ke benda. Dia tahu. Oleh kerana itulah dia tak berani nak hadap. Walaupun orang berjuang Islam ni tak ada kekuatan senjata yang canggih. Jumlahnya tidak ramai. Tapi tak berani nak hadap. Kadang-kadang dengan batu je dia cabut lagi. Ini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma lam yunazzil bihi sultana. Allah Ta'ala tidak menurunkan kepada mereka dengan syirik itu. Dengan syirik itu akan sultana. Sultan yang makna hujjah. Mengapa raja dinamakan sultan? Kerana raja Islam menjadi sultan, menjadi hujjah untuk menegakkan syariat dan menghapuskan kebatilan. Maka dinamakan sultan. Sultan ialah yang menegakkan yang hak dan menghapuskan kebatilan. Kalau sekiranya tak menegakkan hak, tak lawan kebatilan, nama saja sultan, nama je saja. Maka hakikatnya bukan sultan yang sebenar. Sultan ialah menegakkan yang hak, yang benar daripada Allah dan menghapuskan yang haram dan kebatilan. Maka sultan dinamakan dengan hujah yang kuat. Orang Islam mempunyai hujah yang kuat. Orang kafir tak ada hujah yang kuat. Tak ada sultan, tak ada hujah yang kuat. Wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka ialah api neraka. Tempat orang kafir, api neraka. Kalau dia mati terus dalam keadaan kafir, wa bi'sa maswaz zalimin, neraka itu ialah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Mengapa disebut kafir di sini zalim pula? Kerana setiap yang kafir adalah zalim. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang yang kafir itu ialah orang-orang yang zalim. Bila kafir dengan sendirinya jadi zalim. Bila engkau akan ajaran Allah, zalimlah. Ada juga orang dia zalim, dia tak kafir. Tapi tiap-tiap yang zalim jadi kafir. Tiap-tiap yang kafir adalah zalim. Bukan tiap-tiap yang zalim itu kafir. Bila kafir dengan sendiri jadi zalim. Kerana meletakkan sesuatu tidak kena tempatnya. Kita orang Melayu zalim nak kata kepala kita baru zalim. Hak buat baik itu tak zalim. Walaupun dia kafir, walaupun dia murtad, walaupun dia menyeleweng, maka tak kafir, tak zalim, baru. Ini satu penafsiran yang salah. Allah menyatakan wa man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepada kamu ketika kamu berjaya mengalahkan musuh. Iaitulah di peringkat awal peperangan Uhud. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi, 30 orang tentera pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu duduk di atas bukit. Kamu jangan tinggal bukit ini, walau apa keadaan sekalipun. Orang yang duduk di bawah tu menang ke kalah, bukit tidak boleh tinggal, kata Rasulullah. Jangan tinggal. Pada permulaan peperangan, Allah Ta'ala membenarkan janji yang diberi oleh Allah dan Rasulnya, iaitulah kemenangan. Orang-orang kafir bertempiaran lari, meninggalkan barang-barang mereka yang dibawa. Di antara perangai orang jahiliah zaman dulu, bila dia berperang, dia bawa sama unta dia, kambing biri dia, barang dia, anak isteri dia bawa sama, dengan tujuan untuk memberi semangat kepada mereka untuk berperang. Kena berperang sungguh ni, kalau tidak habis harta kita ni rapah dia orang. Tujuannya ialah untuk memberi semangat. Di peringkat awal Allah Ta'ala menunjukkan kemenangan. Ittahusunahum biiznihi, apabila kamu merasainya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu mendapat kemenangan walaupun musuh itu lebih besar daripada kamu. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, sehingga apabila kamu gagal, bila kamu tidak berjaya, kamu telah mengalami kegagalan dengan sebab kelemahan yang ada pada kamu dan kamu berbalah. Apabila melihat barang-barang rampasan yang ditinggalkan oleh orang kafir berselerok di padang,
Lalu mereka yang berada di markas, yang berada di bawah, sebahagiannya memungut barang-barang yang ditinggalkan oleh orang kafir itu. Dan mereka yang ada di atas tak tahan. Tak tahan. Tengok hak bawah duduk kutip barang, duduk igak kambing. Hak duduk atas bukit, Rasulullah pesan, jangan tinggal bukit ini. Tak tahan tengok. Nak turun kejar kambing kat sini. Tunggu. Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair melarang, jangan turun. Rasulullah sudah pesan. Jangan turun. Kan Rasulullah dah pesan, sama ada kita menang, kita kalah, musuh lari, bukit ini tak boleh tinggal. Wa tanaza'tum fil amri, kamu telah berbantah dalam perkara itu. Pemimpin larang, pengikut lawan, berbalak. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kamu telah derhaka, telah lawan akan arahan Nabi SAW. Setelah Allah menunjukkan kepada kamu apa yang kamu ingini, iaitulah kemenangan. Setelah Allah menunjukkan kamu kemenangan, musuh sudah lari. Tiba-tiba tengok kambing, barang orang tinggal, terkang turun. Sebahagiannya terkang turun, sebahagiannya tak. Terus berada di tempat. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebahagian daripada kamu mahukan dunia, iaitulah mereka yang turun memungut harta rampasan. Wa minkum man yuridul akhirah, iaitu Abdullah bin Jubair dan rakan-rakannya radhiyallahu anhum yang tidak turun bukit itu, tinggal beberapa orang saja. Kerana mahukan akhirat. Yang ini mahukan dunia, mahukan barang-barang yang ada ditinggalkan oleh musuh. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Ta'ala mengubahkan keadaan daripada kamu untuk menguji kamu. Selepas itu, bala tentera musyrikin, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid, masa itu masih kafir, dia tak masuk Islam lagi. Pasukan berkuda yang melihat dari jauh gerak-geri mereka yang ada di atas bukit itu, sebahagian besarnya telah turun. Lalu pasukan berkuda ini melarikan kuda dengan laju. Sebahagiannya merampas bukit yang strategi yang penting itu. Sebahagian lagi menyerang markas tentera Islam. Ini ujian yang berlaku kepada kamu, dan Allah Ta'ala telah menguji kamu. Bila musuh sudah menyerang di markas, yang mengejar musuh tadi pusing semula untuk menyelamatkan keadaan, musuh yang lari pun lari semula, menyebabkan kamu telah dikepung oleh musuh. Dikepung oleh musuh, terpaksa para sahabat yang berhampiran dengan Nabi SAW, termasuk sahabiyat, mukminat, muslimat, juga berada di situ dan mempertahankan Nabi SAW. Sehingga ada yang menadah belakangnya untuk dipanah. Macam-macam berlaku. Tadah belakang, dipanah untuk menahan Nabi SAW daripada kena panah dan serangan musuh. Menunjukkan satu pengorbanan yang besar, liyabtaliyakum, supaya Allah Ta'ala menguji dan mencoba kamu. Banyak yang mendapat luka-luka, termasuk Nabi SAW yang kita baca minggu lepas, berdarah mukanya dan patah giginya. Walaqad afa ankum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memaafkan kamu, mengampunkan kamu. Mengampunkan kamu yang beriman, yang telah melakukan kesalahan itu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengampunkan kamu yang matinya mati syahid, masuk syurga, ruhnya berada dalam syurga. Yang hidup, yang mendapat luka, diampunkan dosa dan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untungnya mereka yang berada dalam perjuangan Islam. Orang yang ada dalam perjuangan Islam, kalau dia silap pun diampun oleh Allah, dia berdosa diampun oleh Allah. Ini faedah kita duduk dalam jamaah yang berjuang untuk menegakkan Islam. Itu faedahnya.
Kalau duduk saja, tak dapat fadilahnya. Oh, macam mana dia berjuang Islam, dia jahat? Macam mana dia berjuang Islam, dia buat maksiat? Bukan semua bersih belaka. Nabi sebut dalam satu hadis, innallaha yansuru hadzal din birrajulil fadir. Sesungguhnya Allah kadang-kadang menolong agama ini dengan orang jahat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tolong agama dengan orang jahat. Orang jahat yang menolong agama, yang berjihad, diampun dosanya oleh Allah Ta'ala. Orang yang tunggang-tunggik semaya, sokong orang kafir, jadi kafir tak pasal-pasal. Dia boleh jadi macam tu, jadi sebalik. Inilah keadaan dunia. Berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang bernama Abu Mahjan. Ini kisah di luar peperangan Uhud. Nama dia Abu Mahjan. Dia menyertai pasukan tentera Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berperang dengan Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas yang memeriksa pada tenteranya, tiba-tiba melihat Abu Mahjan minum arak dalam khemah. Abu Mahjan seorang yang gagah berani, berjihad, tapi minum arak. Ditangkap oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan dirantai di markas. Dirantainya Abu Mahjan kerana minum arak. Tak dikenakan hukuman hudud lagi, kerana hukum hudud tak boleh dilakukan ketika perang. Nanti hukumnya dia lari balik musuh, tak ada pasal. Abu Mahjan telah dirantai di markas. Pada esok harinya berlaku peperangan. Berlaku peperangan antara tentera Islam dengan tentera Parsi. Abu Mahjan duduk di markas, orang berperang. Abu Mahjan dia seorang pahlawan yang gagah berani, duduk di markas. Dia tengok duduk di markas ni, orang puas. Orang ada erti perang, tukang masuk. Tukang masuk, tukang gula, menyediakan bekalan. Orang yang tak hebat macam dia. Dia merasa diri dia terhina. Lalu Abu Mahjan minta supaya dia dibebaskan kerana nak pergi berjihad sama. Suruh lepas. Kata orang tak boleh lepas, takut nanti penglima Sa'ad bin Abi Waqqas akan marah kerana dia telah hukum. Akhirnya isteri Sa'ad bin Abi Waqqas yang berani membebaskan Abu Mahjan. Dia buang dari rantainya. Abu Mahjan menyertai bala tentera yang berperang dengan Parsi. Di medan perang, Sa'ad melihat seorang yang berani bertempur di tengah musuh. Kata Sa'ad, nampak macam Abu Mahjan. Taubat. Kamu menarik dah lepas pada itu. Ini faedah mereka yang berada di dalam jamaah Islam. Sebab ada di kalangan kita ni tak boleh berjuang. Dia tu kerja dosa je. Tak boleh berjihad, dia tu kerja dosa. Tak boleh. Kena hala orang ni. Tidak boleh. Kadang-kadang orang yang melakukan kesalahan menjadi penolong kepada agamanya. Dalam peperangan Uhud, adanya orang-orang yang lemah. Kalau perang Uhud yang berjuang dengan Nabi, tengok kambing berselera duduk berkeliaran, tengok orang lain gegak tak tahan, maka dak perang Uhud zaman ni tak tahulah. Jawab dia, cabut kain kejar ke kambing. Itu dia. Ini satu pengajaran yang sangat besar. Hak yang perang Uhud, tengok berang-berang. Dan Allah Ta'ala menegur mereka. Jangan bimbang. Orang yang berjuang Islam ni boleh juga ada ghanimah. Ada harta yang diberi oleh Allah. Jangan tinggal asas perjuangan Islam ni. Tapi kerana tak tahan, berlakulah kesilapan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, walaqad afa ankum, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Ini nikmat kamu berada dalam sah perjuangan Islam. Kalau kamu buat dosa, dosa kamu diampun oleh Allah Ta'ala. Dengan berkat perjuangan Islam, kamu jadi baik. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Dan ingatlah sesungguhnya Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada orang-orang yang beriman. Ittusiduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasul yatukum fi ukhrakum.
فَأَثَابَكُمْ غَمًّا لِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasul yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh sebab itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan kekalahan. Dengan sebab perbuatan kamu mendurhaka yang mendukacitakan Rasulullah itu, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu, dan tidak pula bersedih apa yang menimpa kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Bila musuh menyerang, disebarkan Rasulullah SAW sudah wafat, sudah dibunuh. Berita yang bohong ini terdapat beberapa keadaan. Ada yang mengatakan, kalau Rasulullah sudah mati, tidakkah kita berjuang untuk agamanya? Berjihad, mempertahankan agamanya. Kita mesti mati bersama dengan Rasulullah. Ini yang kuat semangat. Kita mesti mati bersama dengan Rasulullah. Disebut dalam Quran, dalam ayat yang lain, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada orang yang benar janji mereka kepada Allah. Dia berjanji nak menegakkan agama, nak mempertahankan Islam, nak meninggikan agama Islam. Dia berjanji dengan Allah nak berjuang. Kalau orang lawan Islam, dia akan lawan. Di antara mereka orang yang benar janjinya, dia buat sungguh. Inilah orang yang mengatakan, kalau Rasulullah mati, kita mati bersama dengan dia. Di antaranya Anas bin An-Nadar radhiyallahu anhu, saudara Anas bin Malik. Disebut dalam hadis, dalam kitab sirah, Anas bin Nadar yang telah mendapat luka dalam peperangan Uhud. Setelah dia mendapat cedera, dia beritahu kepada rakan-rakannya, beritahu kepada Rasulullah, sampaikan salam aku kepada Rasulullah. Inni la ashummu raihatal jannah min wara'i Uhud. Sesungguhnya aku telah mencium bau surga hanya berada di belakang bukit Uhud saja, kata dia. Ini menunjukkan bagaimana roh berhubung dengan alam barzakh ditunjukkan kepadanya oleh Allah Ta'ala. Dia berbau syurga. Dalam riwayat yang lain adalah hadis-hadis mengatakan, kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk selalu pada orang yang berjihad ini. Beritahu ke Rasulullah, sampaikan salam aku. Aku beri salam. Beritahu ke Rasulullah, aku mencium bau syurga di belakang bukit Uhud. Ini Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada yang benar janji, dan di antara mereka ada orang yang menunggu giliran. Lelaki dan perempuan. Ummu Nusaybah radhiyallahu anha mencabut senjatanya, menikah musuh bersama-sama dengan muslimin dalam medan peperangan Uhud. Dan dilihat oleh Nabi SAW, suami isteri dan anak-anaknya mempertahankan Nabi SAW. Dan banyak lagi orang lain yang begitu, yang mempertahankan Nabi. Ada di antara mereka yang lemah semangat, lembek, tak ada upaya dengan Rasulullah sudah wafat. Ada di antara mereka yang berpusing balik ke Madinah. Rasulullah memanggil di belakang, ya ibadallah, ya ilayya ya ibadallah, ilayya ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, mari sini, tak dengar. Dalam keadaan yang haru biru. Ini maksud ayat ini, ittus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh ke belakang, lari tak paling ke belakang, lemah semangat. Ada yang begitu.
Sedang Rasul memanggil kamu di belakang kamu. Rasul panggil kamu di belakang kamu. Tak dengar Rasulullah panggil. Disebut oleh kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarikh Islam. Di antara mereka yang safar ke Madinah, terserempok dengan sahabiyat, mukminat, muslimat yang menunggu berita keputusan peperangan Uhud. Macam mana, bagaimana. Lalu mereka kata Rasulullah sudah wafat, sudah mati, dibunuh, sudah syahid. Muslimah yang kuat semangat mengambil batu melontar. Sahabat-sahabat lelaki yang balik ini, mengapa kamu balik? Mengapa kamu tak mati dengan Rasulullah? Ini wujud dengan ujian peperangan Uhud. Diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dalam Quran ini bukan saja berlaku zaman Nabi, berlaku di zaman sekarang. Berlaku di Afghanistan, berlaku di Iraq, berlaku di Palestin. Di sana ada orang yang benar janji mereka dengan Allah, yang berjuang, yang sanggup mati menentang tentera bersekutu, tentera Yahudi, yang berlipat kali ganda besarnya. Ada antara mereka yang berperang dengan senjata buruk, senjata lama, senapan patah, lawan dengan senjata automatik, senjata yang canggih. Mereka tak berundur. Ini yang berlaku di Afghanistan, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Palestin. Yang melawan dengan batu, tak berundur dengan batu pun lawan. Macam mana boleh lawan dengan batu? Tidakkah ini bunuh diri? Ini bukan bunuh diri. Hak bunuh diri ni orang tak belajar bab jihad, tak belajar hukum dengan jihad. Hanya orang Melayu ramai lagu ni. Orang kita terlalu ramai, dia tak mengaji bab jihad. Termasuklah hak jenis Tok Lebah pada jual lagu ni, tak faham. Tok Lebah saja, buang kepiok, tak erti, tak faham. Di mana Allah Ta'ala memberi kekuatan iman kepada orang Islam. Bila iman dia kuat, dia lawan musuh, Tuhan beri iman lagi, menggerunkan musuh. Dan berlakunya pertolongan Allah selepas itu. Ketika rakyat Afghanistan berjihad menentang Soviet, salah satu kuasa besar dunia, mereka awalnya mereka menyerang Soviet di waktu malam dengan senjata lama, dengan pisau, dengan golok. Serang, rapas, napas. Serang, rapas, napas. Serang, rapas senjata. Serang, rapas kereta perisai. Serang, rapas. Akhirnya mereka ada senjata sedikit demi sedikit. Bukan menang selalu. Mereka menggunakan taktik untuk menyerang hendak musuh. Ini yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Afghanistan. Bukan lawan bodoh begitu. Ada cara mereka lawan. Dan orang Islam tidak boleh menyerah kalah. Ada di antara mereka yang mati, gugur syahid. Di antara mereka yang menunggu giliran. Dan di antaranya Allah Ta'ala tunjuk tanda-tanda pertolongan Allah, kebenaran itu berlaku. Di antara mayat yang mati itu harum baunya. Di antara mayat yang mati itu, walaupun berbulan-bulan tidak hancur. Yang dilihat oleh penduduk Afghanistan, dilihat oleh penduduk Iraq, dilihat oleh penduduk Palestin. Di antara jenazah yang dihantar di kubur, bukan saja dihantar oleh orang, dihantar oleh burung yang berarok sama menghantar ke kubur. Mungkin bala tentera malaikat, wallahu a'lam. Ini dilihat oleh mereka, oleh mereka. Orang yang tak percaya pada benda yang gaib, dia anggap ini perkara-perkara dongeng saja. Orang yang beriman, dia percaya kepada perkara ini. Inilah yang menyebabkan muslimat di Palestin berpuluh-puluh orang menyelamatkan mujahidin yang dikepung di masjid. Satu peristiwa yang terkenal di Palestin 2-3 bulan yang lalu, peristiwa muslimat membebaskan mujahidin yang dikepung dalam masjid. Ketika mujahidin Hamas dikepung dalam masjid oleh bala tentera Israel, tentera Israel menyerang dengan hebat untuk menawan mujahidin bila-bila masa sahaja. Tiba-tiba berapa puluh orang muslimat mengadakan perarakan dan merempuh kepungan tentera Israel dengan tangan kosong. Merempuh kepungan tentera Israel, mereka masuk dalam masjid beramai-ramai bersama dengan mujahidin yang ada dalam masjid. Lalu Israel menembak dengan gas pemedih mata kerana takut juga tembak orang perempuan. Mereka
nak jaga juga kesilapan dipandang oleh dunia. Dengan bom masak dan dengan peluru hidup. Di antara muslimat ada yang syahid, di antara mereka yang cedera. Dalam beberapa saat mujahidin yang duduk dalam masjid dapat melepaskan diri mereka. Dia berkepungan tentera Israel. Kerana menyelamatkan mujahidin ini lebih penting daripada nyawa-nyawa mereka. Ini di kalangan muslimah Palestin yang berlaku dengan hebat. Jadi hal-hal macam ini bukan saja berlaku zaman Nabi, bahkan akan ada golongan Islam yang berjihad sehingga hari kiamat sebagaimana yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah panggil, tak paling ke belakang. Dan Allah Ta'ala telah memberi semangat kepada mereka selepas itu. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. Oleh sebab itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacita kekalahan. Dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang mendukacitakan itu. Supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu. Dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu. Allah Ta'ala tukar selepas itu membawa ketenangan. Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya mengambil taktik berundur ke atas bukit Uhud. Berundur menyerah kalah haram bagi orang Islam, tak boleh. Disebut dalam Quran, dalam hadis, kalau kita bertempur dengan orang kafir, kita berundur menyerah kalah, itu haram, tak boleh. Kerana orang Islam ni sama ada menang ataupun mati, dua saja. Tak boleh berundur kecuali kerana taktik peperangan. Berundur kerana taktik dan berundur kerana bergabung dengan pasukan yang lain untuk meneruskan perjuangan, itu boleh. Kita berundur kerana nak dapat bantuan, nak serang balas, itu boleh. Kalau berundur mengalah, itu dosa besar. Mengikut hukum agama Islam, dosa besar, tak boleh sekali-kali. Barangkali kita tak mengajilah bab-bab lagu ni, tak baca bab lagu ni. Disebut oleh Nabi dalam hadis, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah kamu 7 dosa besar. 7 dosa besar. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Apa dia 7 dosa besar? Asyirku billah, as-sihr, wa qatlun nafs allati arramallahu bil haqq, wa aklur riba, wa akul malil yatim, wa qadbul muhsanatil mu'minatil ghafilat, wa tawalli yawmaz zahf. 7 dosa besar. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh orang dengan cara yang tidak benar. Yang keempat memakan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam menuduh perempuan yang tidak berdosa dengan zina. Yang ketujuh lari di medan perang ketika menghadapi musuh agama Islam. Menghadapi musuh Islam, kita lari. Ini dosa besar mengikut hukum syarak. Dosa yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Kalau mati tengah tu, jawabnya mati dalam keadaan dosa besar. Kerana orang Islam mesti percaya matinya adalah mati syahid. Sama ada menang dunia ataupun mati. Itu dua yang ada pada orang Islam. Tidak boleh berundur sekali-kali. Tiba-tibanya berundur, maka telah melakukan dosa besar. Lalu Allah mengampunkan dosa kamu. Rasulullah berundur juga. Berundur nak ambil tempat, nak ambil takwak baru. Kalau orang pergi ke Uhud, dia akan melihat bukit yang kecil sebelum sampai ke kubur syuhada. Kubur Sayyidina Hamzah dan lain-lain. 70 orang di medan Uhud. 70 orang semua sekali. Di antaranya 30 syuhada yang mati di bukit. Di bukit pemanah itu. Di mana 70 orang syahadat ditempatkan di markas. Di situ markahnya. Dan Rasulullah berundur ke arah bukit Uhud dan mengambil tempat yang tinggi. Selepas itu mereka berada dalam kekuatan. Orang kafir tak berani nak serang. Ini pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala memberi kemenangan moral yang tinggi apabila Nabi SAW mengarahkan sahabatnya keluar ke Hamra'ul Asad dan berkhemah di situ
dan nak meneruskan perjalanan, tiba-tiba dapat berita Abu Sufyan dan bala tentera musyrikin lari balik ke Mekah. Dan orang Islam mendapat kemenangan. Ini adalah pertolongan daripada Allah untuk menghilangkan kesedihan kamu, kedukjaan kamu daripada kekalahan Uhud, dan untuk menghilangkan penderitaan kamu dengan sebab luka-luka dan ada yang mati di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Wallahu a'lam.